Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazir Syahmi bin Ibrahim. Nombor matrik 15.A18F1057. Nama penyelidik saya Puan Nur Zamina binti Ahmad dan tajuk kajian saya adalah Eco-Hutan menggunakan serpihan plastik HDPE. Pengenalan. Menurut Peter Harian bertarikh 2 Januari 2020, pembuangan sampah di negara kita meningkat sebanyak 100.75%. Di mana berdasarkan laporan yang sama, peratusan sisa plastik direkodkan meningkat sebanyak 20% daripada 2018. Pada tahun 2016, sebanyak 480 bilion botol minuman terjual ke seluruh dunia dan juga 17 juta tong minyak telah digunakan bagi menghasilkan botol plastik untuk setahun. Konsep 3R memperkenalkan konsep reuse, guna semula, reduce, pengurangan dan recycle kita semula. Dengan mengamalkan konsep 3R ini, kita dapat mengelakkan daripada membazir sumber-sumber di dunia. Reuse guna semula adalah merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali. Reduce pula adalah merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan menggunakan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Manakala recycle kita semula adalah proses olah barang yang terpakai ataupun barangan terbuang. Kajian saya ini bertajuk Eco-Hutan menggunakan serpihan plastik HDPE, di mana tujuan utama kajian ini adalah dijalankan untuk mengkaji kesesuaian plastik sebagai bumbung daripada aspek ketumpatan, lenturan dan juga serapan air. Penyataan masalah, sebanyak 13 juta tan plastik telah dibuang ke laut. Selain itu, mengikut UNEP, sebanyak 50% plastik telah diguna hanya sekali sahaja. Banyak aktiviti dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Antaranya pada 5 Jun setiap tahun disediakan sebagai Hari Alam Sekitar Sedunia. Telah disambut di seluruh dunia. Tujuan dia untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya isu alam sekitar kepada kehidupan. Oleh yang demikian, kajian ini diharap dapat memberi impak yang terbaik buat pengguna. Objektif kajian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengenal pasti kesesuaian plastik dalam perhasilan bumbung. Yang kedua, untuk menghasilkan eco-hutan menggunakan plastik HDPE. Dan yang ketiga, untuk menguji kesesuaian eco-hutan sebagai jubir bumbung daripada aspek ketumpatan, lenturan dan serapan air. Seterusnya, kita akan tengok kepada metodologi. Okey, boleh tengok kepada carta ahli yang proses kajian. Proses penghasilan eco-hutan menggunakan serpihan HDPE, di mana proses ini bermula dengan proses pelancuran plastik terpakai dari jenis HDPE dan saiz dia perlulah kurang daripada 2 mm. Proses pembuatan eco-hutan menggunakan serpihan HDPE, yang pertama, penyediaan permukaan acuan. Yang kedua, aplikasi ejen pelepasan. Yang ketiga, ukur dimensi pengacauan. Yang keempat, penyediaan bahan. Yang kelima, proses pembuatan jubir bumbung. Yang keenam, pembongkaran dan penamat. Dan yang last sekali untuk proses penghasilan eco-hutan ini adalah pemeriksaan kualiti. Keputusan ujian. Yang pertama adalah ujian ketumpatan. Yang kedua, ujian serapan air. Yang ketiga ialah ujian lenturan dan graf yang telah diberikan. Seterusnya, kita boleh tengok kepada kos tambahan. Perbincangan.
Terdapat 3 ujian yang dijalankan untuk menguji ekooktai menggunakan serpihan STPE. Produk ini mampu menahan lenturan pada 10% daripada STPE serta dapat mengurangkan penyerapan air terhadap atap genting mengikut peratus yang ditetapkan. Kos bahan serta kos pembuatan atap genting biasa dengan ekooktai menggunakan serpihan STPE turut diambil kira. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat, hasil yang didapati daripada kajian ini menjawab kepada objektif kajian. Terdapat 3 ujian yang telah dilaksanakan untuk menguji ekooktai menggunakan serpihan STPE, iaitu ujian ketumpatan, ujian lenturan dan juga ujian serapan air. Hasil daripada ujian-ujian ini juga dapat diketahui bahawa 10% penggunaan plastik STPE amat sesuai dalam pembuatan atap genting. Dan ekooktai ini juga mampu menahan lenturan pada kadar yang ditetapkan dan juga kurang menyerap air.